kerana hendaknya alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini bagi membicarakan ilmu nahwu dan saraf, insya-Allah. Jadi kita sedang membincangkan tentang ayat mubtada' dan khabar. Ayat mubtada' dan khabar. Mubtada' barangkali kita dah lepas dah, kita dah sampai ke muka surat 32 tu. Itu adalah kita dah melalui ayat mubtada'. Dan mubtada' itu boleh ketika dia single, maknanya dia satu kataan bagaimana ni. Mubtada' itu boleh dalam bentuk domain, boleh dalam bentuk zahir. Domain maknanya ganti nama, zahir ke maknanya isim yang nyata. Isim yang nyata pula boleh dalam bentuk isim ma'rab ataupun mu'rab ataupun dan juga isim mabni. Jadi kita dah bincangkan contoh-contoh dia dan juga termasuklah mubtada' dalam bentuk masdar muawwal. Dan yang akhir sekali kita bincang tentang masdar muawwal. Masdar muawwal yang pada muka surat 32 itu. Jadi hari ini, minggu lepas, kita berhenti pada muka surat 34. Iaitu atas tajuk khabar. Pendetailan khabar lah. Tetapi sebelum kita bermulakan kita punya kuliah ni, saya nak bagi tahu muka surat 35 tu ada di sini. Ada sedikit perubahan. Kemudian muka surat 36 tu digantikan dengan kalau lama punya muka surat tu ataupun nota yang saya bagi itu, muka surat 36 tu dengan hingga ke 30, 36, 37, 38, 39. Muka surat itu bawa ke belakang, bawa ke ujung sekali. Jadi yang itu bawa ke ujung sekali. Okey. Sekarang ni muka surat 36 sudah benda barulah. 35 sama, tapi muka surat 36 pada nota tentuan tu pindahkan ke ujung sekali. Ujung nota. Akhir sekali. Muka surat 99. Sekarang ni dia adalah pada muka surat 36. 36, 37, 38, 39. Yang tu tolong pindahkan ke muka surat 99, 100, 101, 102, 103, 104. Sebab silap dari segi meletakkan dia punya susunan. Susunan dia silap. Jadi tuan-tuan ambil perhatianlah. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan buka muka surat sekarang ni adalah 36 tuan-tuan adalah tajuk dia tak sama dengan yang dalam saya punya nota ni. Jadi sepatutnya yang ini adalah 36. Jadi dalam nota tuan-tuan 36, jadi 37, 38, 39 yang nombor yang ke-40 ke. Boleh jadi nombor 40 ke. Jadi maknanya tolak 4 tu, apabila tolak 4 ni, muka surat yang ada sekarang ni daripada dalam komputer ni sudah menjadi muka surat 36. Tuan-tuan jelas? Jelas pada tu. Ada perkara yang tak clear. Okey. Jadi sebelum tu saya suka nak bagi tahu tentang hari ini. Hari ini adalah hari 9 Muharram. 9 Muharram ni adalah hari yang kita panggil Ashura. Jadi untuk itu mari kita tengok sikit apa dia hari Ashura ni supaya kita dapat maklum yang lebih baiklah hari Ashura. Jadi hari Ashura ni adalah hari disunatkan berpuasa kepada semua kaum muslimin.
Hari Ashura sebenarnya 10 hari bulan. 10 hari bulan maknanya besok. Tetapi Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah SAW, dia kata dia berpuasa pada 10 hari bulan. Tetapi orang Yahudi pun berpuasa juga pada 10 hari bulan kerana meraihkan selamatnya Nabi Musa daripada ancaman Firaun ataupun Firaun ditenggelamkan dalam lautan. Jadi oleh kerana itu mereka berpuasa. Jadi Rasulullah kata orang Islam kami lebih berhak mengutamakan kemenangan Nabi Musa. Jadi oleh kerana orang-orang Yahudi puasa pada 10 hari bulan, besok hari Ashura, dan Rasulullah tak ada sama puasanya antara orang Yahudi dengan orang Islam, maka Rasulullah galakkan puasa pada 9 hari bulan iaitu hari ini. Tetapi waktu itu Rasulullah berkata, sekiranya aku masih hidup pada tahun hadapan, aku akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram, pada hari ini. Jadi maknanya puasa hari ini sangat besar dia punya fadilatnya. Di antara fadilat adalah berpuasa pada hari Ashura. Sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya dia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun lalu, yang lepas. Maknanya kalau kita puasa ikhlas pada Allah pada hari ini dan juga pada hari besok, maka balasannya adalah dihapuskan dosa setahun yang lepas. Besar tu tuan-tuan. Jadi kalau ada yang belum minum lagi pagi ini, teruskan jangan minum. Teruskan berpuasa kerana hari ini Rasulullah dikata kalau dia hidup lagi tahun depan dia akan puasa pada 9 hari bulan. Tapi hari Asuranya hari besok. Tapi untuk mengelakkan daripada orang Islam sama dengan orang Yahudi, Rasulullah tak ada benda tu sama, maka digalakkan puasa pada 2 hari, iaitu hari ini dan juga hari besok. Apa dia punya sebabnya? Sebabnya, cuba tuan-tuan tengok di sini. Sebabnya hari Ashura ni, sebabnya kenapa Islam digalakkan menyambut ataupun berpuasa, menyambut hari Ashura dengan berpuasa pada hari ini dan hari esok, kerana Nabi Musa diselamatkan daripada Firaun. Jadi peristiwa 10 Muharram ini juga termaktub dalam kitab Injil. Jadi orang Yahudi pun melakukan juga puasa pada 10 bulan Muharram sebagai syukur pada Nabi Musa. Maka Rasulullah SAW mencadangkan kita jangan sama dengan Yahudi. Dia puasa 10 bulan, kita puasa 2 hari, iaitu 9 dan 10. Itu satu sebab. Sebab yang kedua, Nabi Adam melanggar larangan Allah untuk tidak makan, untuk tidak ini adalah Nabi Allah Adam mendapat keampunan kerana melanggar peraturan yang ditetapkan di dalam surga. Jadi dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan apabila engkau tidak mengampunkan kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini doa Nabi Adam. Minta ampun pada Allah. Dan dia diampunkan adalah pada bulan Muharram. Itu 10 bulan Muharram, hari yang sama. Begitu juga dengan Allah selamatkan Nabi Yunus daripada perut ikan, pun juga pada 10 Muharram. Jadi doa Nabi Yunus terakam dalam Quran ketika berada dalam perut ikan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi sesungguhnya Engkau Maha Suci. Sebenarnya, ya tolonglah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Maka pada tanggal 10 Muharram ini, Nabi Yunus dibebaskan daripada perut ikan. Jadi ada 3 sebab besar. Sebab yang pertama, Nabi Musa selamat daripada Firaun. Nombor 2, Allah menerima taubat Nabi Adam. Dan yang ketiga, Nabi Yunus diampunkan Allah dan keluar daripada perut ikan. Itulah sebab kenapa hari ini dan hari esok disunatkan.
Tetapi kalau sekiranya tak sempat nak puasa hari ini kerana dah terlepas ke atau sebagainya, maka boleh puasa hari besok. Sekalikan hari besok dengan juga hari Isnin. Dapat dua pahala tu, besar tu. Satu puasa Isnin, ikut sunnah. Yang kedua puasa 10 Muharram, hari Ashura. Pun besar dia punya kebajikan dia. Jadi kita buat satu kerja, tapi dapat dua. Satu hari Isnin, satu lagi kerana satu Muharram. Jadi, wallahualam. Itulah, jadi kita seboleh-bolehnya nak cuba ikut sunnah Nabi. Kalau Nabi buat, kita ikut. Jadi yang tak puasa hari ni, esok masih ada. Boleh juga puasa satu hari, boleh. Tapi Rasulullah galakkan supaya kita tak puasa satu hari kerana tak nak sama dengan Yahudi. Tak nak sama dengan Yahudi. Kita banyak buat benda-benda yang ikut Yahudi. Rasulullah tak nak. Rasulullah walaupun puasa, dia tak nak ikut Yahudi. Jadi dia puasa 2 hari. Jadi itulah tentang hari apa tu ni? Hari Ashura. Ini selingan saja. Selingan saja kerana kebetulan hari ini hari Ashura. Yang kita yang ini. Ini yang kita punya. Muka surat 36 ditukar dengan muka surat 36/4, jadi muka surat 40 kot. Tentuan punya nota pada muka surat 40 kot. Ataupun 41 lebih kurang itulah. Jadi kita sekarang ni sampai kepada membincangkan tentang khobar. Jadi khobar tu adalah isim marfu'. Yakunu ma'a mubtada, jumlah mufidah. Jadi khobar tu adalah isim marfu'. Dia punya tafsiran dia punya apa? Istilah dia. Dia istilah marfu'. Abdul khobar je mesti marfu'. Marfu'nya dengan dhammah kalau sekiranya dia single. Kalau khobar tu dalam bentuk single. Dalam bentuk mufradat. Kalau mufradu itu adalah satu kataan. Kalau satu kataan dia punya ujungnya adalah dengan dhammah. Itu maksudnya marfu'. Kemudian dia kena duduk sekali dengan mubtada'. Mubtada'. Jadi kalau tak jumpa mubtada' dia, maknanya mubtada' dia tersembunyi. Ada sebab kenapa disembunyikan. Itu kena dicari melalui ilmu balaghah. Ilmu nahwu dia mesti ada dua. Mubtada' dengan khabar mesti ada. Sama ada yang mana dulu, yang mana dulu. Kemudian boleh diubah. Tapi pada lazimnya mubtada' ni duduk di pangkat dan khabar duduk selepas mubtada'. Tapi sebagaimana yang kita belajar yang lepas-lepas tu, ada kalanya didulukan khabar dan dikemudiankan mubtada'. Sebagaimana yang kita belajar berapa minggu sebelum ni. Jadi khabar tu adalah khabar dalam bentuk mufrad. Mufrad dia punya hukumnya dhammah. Hukumnya adalah marfu'. Jadi kalau mufrad, marfu'nya marfu' dengan baris baris dhammah lah. Tapi kalau bentuk jumlah tak bolehlah dengan dhammah. Tetapi jumlah itu al-jumlah fi muhalli fi muhalli khabar. Khabar kepada mubtada'. Jadi kalau dia bentuk jumlah, kita tak jumpa dia punya dhammah dia. Sebab bukan dhammah dengan baris. Tetapi dia duduk di tempat mubtada' khabar. Jadi hukumnya adalah marfu'. Jadi kalau dalam bentuk jumlah boleh dua berjenis, satu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Kita dah bincang juga dah. Kemudian lagi satu syubi jumlah. Jadi syubi jumlah ni adalah maksudnya seakan-akan jumlah. Dia bukan jumlah yang lengkap. Kita tak boleh faham kalau hanya dengan syubi jumlah. Tetapi syubi jumlah ni kena duduk sekali dengan kataan lain. Dia seakan-akan jumlah. Syubi ni adalah seakan-akan. Jumlah-jumlah lah. Jadi syubi jumlahnya ada dua bentuk. Satu bentuk jar wa majrur dan satu lagi bentuk zaraf makan dan zaraf zaman. Itu kita dah bincang dah.
Dan baru ni minggu lepas kita dah bincang ayat Quran yang menunjukkan dia punya khabar. Jadi ayat Quran yang kita tunjuk sini adalah khabar yang berbentuk mufrad. Satu single perkataan, iaitu wallahu ghafurun. Dan satu lagi rahimun. Jadi dua-dua ni adalah khabar. Khabar yang pertama ghafurun, khabar yang kedua rahimun. Keduanya berbaris dhammah. Dia marfu' dan kedua-duanya adalah nakirah. Nakirah. Jadi nakirah dia tak ada alif lam. Jadi ghafurun ini adalah khabar kepada mubtada'. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya Allah. Jadi khabar kepada mubtada'. Mubtada'nya Allah. Hukumnya marfu'. Alamat marfu' dia adalah dhammah. Dhammah mana? Dhammah yang dua atas ra dan juga atas mim. Itu dhammah dia. Yang kita tunjukkan dia ni adalah khabar, maka ra tu berbaris dhammah dan rahim pun berbaris dhammah. Dia boleh tanwin, dia boleh single. Tak ada masalah. Tapi kalau single kena ada alif lam depan dia. Kalau ada tanwin, tak ada lah ada alif lam depan dia. Sebab dia nakirah. Jadi ini dia punya i'rab dia. I'rab ni i'rab paling simple. I'rab paling asal. Ghafurun khabar mubtada kepada Allah marfu'. Alamat marfu' dia adalah dhammah. Dhammah zahirah. Mana dhammah zahirahnya? Dhammatan di atas ra dan juga di atas mim. Itu dia punya dhammah zahirah. Inilah yang paling asal kepada i'rab. Kita kena faham yang paling asal supaya kita dapat faham yang berikutnya, insya-Allah. Jadi begitu juga dengan contoh yang kedua, rijalun qawwamu 'alan nisa. Jadi rijalun adalah mubtada'. Khabar mana? Khabarnya qawwamuna. Ini pun marfu'. Marfu' dengan apa? Marfu' dengan subut nun. Subut nun. Kenapa marfu' dengan subut nun? Sebab dia jamak muzakkar salim. Qawwamu. Maknanya di atas. Qawwamu ataupun pemimpin. Lelaki itu pemimpin kepada perempuan. Jangan terbalik. Jangan perempuan pemimpin kepada lelaki. Kalau terbalik, dia akan jadi pincang. Dia akan sengit. Dia akan sengit. Sengit dia punya keadaan. Banyaklah negara-negara yang pernah melantik perempuan sebagai ketua yang paling atas dan kebanyakannya tidak berjaya. Ada yang berjaya, tapi berjaya dari segi dunia saja, bukan berjaya dari segi akhirat. Yang Tuhan nak sebut ini berjaya dari segi agama, berjaya dari segi kehidupan dalam arti yang sebetulnya dan yang boleh membentukkan mereka itu bahagia di akhirat nanti. Jadi kalau nakkan negara itu, suatu negara itu rakyatnya akan banyak yang berpaksi kepada keimanan, maka lantiklah lelaki sebagai ketua. Sebagai contoh, Rasul tak ada yang perempuan, semua laki-laki. Kerana kerja ni kerja berat. Kerja ni kerja sesuai dengan lelaki. Perempuan juga sangat penting kerja mereka, tapi sesuai dengan keperempuanannya. Dalam bidang pentadbiran, dalam bidang menjadi ketua, dia tak boleh lah. Tak boleh jadi ketua. Dia tak boleh jadi imam. Walaupunlah sembahyang, perempuan tak boleh jadi imam. Hanya kalau dia boleh jadi imam, kalau dia sama-sama perempuan. Kalau ada laki-laki, tak boleh. Ada akhir-akhir ini kita tengok Jumaah yang sembahyang, imamnya jadi imamnya perempuan. Laki makmum dia ada yang laki-laki dan sebagainya. Yang telah ditayangkan di dalam banyaklah termasuk dalam YouTube yang Aminah Wadud. Kalau kena Aminah Wadud, dia pernah menjadi imam kepada sembahyang laki-laki. Di kalangannya ada makmum laki-laki. Yang mana sembahyang yang jenis itu tidak diterima. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah di sini adalah dia punya khabar. Dan dia berbaris dhammah. Kerana ikhwah ni satu perkataan. Ada satu perkataan, dia punya barisnya jelas nampak dhammah. Jadi ikhwatun adalah khabar marfu', alamat rafi'nya
dhammah zahirah. Mana dia dhammah zahirah tu? Di atas ta marbutah. Itu dia punya tanda dia khabar berbaris marfu'. Jadi ingatlah, mubtada mesti bagi marfu'. Khabar pun mesti bagi marfu'. Dua-dua tu kena marfu'. Dua-dua kena marfu'. Itu yang kita berhenti pada last week. Hari ini 7/8 kita pergi kepada muka surat 35. 35 ni contoh kepada khabar ismiyah. Khabar ismiyah maknanya khabar yang dimulakan dengan perkataan ayat nama. Jumlah ismi, nama. Jadi kita ambil contoh pada surah 69 ayat 1 dan 2. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Jadi ayat ni Al-Haqqah ni adalah dia punya mubtada'. Dia satu kataan je. Satu kataan Al-Haqqah, lepas tu ayat yang kedua Mal-Haqqah. Jadi ayat yang pertama ini adalah mubtada'. Dan dia berbaris dhammah. Dan dia ada alif lam. Maknanya makrifah. Dia makrifah. Makrifah dan dhammah dan permulaan. Jadi Al-Haqqah. Jadi dia mubtada'. Khabarnya mana? Khabarnya daripada ma sampai Mal-Haqqah, itu khabar. Jadi Maaf Ustaz, boleh tunjukkan skrin tu yang Al-Haqqah tu? Sekarang ni tuan-tuan dapat yang mana? Tak ditunjuk yang lain Ustaz. Itulah saya kata tadi. Muka surat tu dah betul dah. Muka surat 35 betul. 34. 35. Ya, Haqqah tu ada yang ada 6912 tu pada muka surat 35 betul? 34 Ustaz. 34. Ya. 34 lah, mana ada beza satu muka surat. Jadi muka surat 34. Saya 35 sebab saya ada tambah di tengah. Depan ni saya ada tambah satu muka surat yang mana jadi 35. Jadi muka surat 35. 34. 34 yang 34. Cari ayat yang ada Al-Haqqah. Surah 69 ayat 1-2. Muka surat 35 ni nota. Jumpa? Jumpa. Tetapi ada tambahan sikit bawahnya. Yang tentuan tu tak ada tambahan. Ini saya tambah baru ni untuk memberikan keterangan yang lebih lagi. Ya, betul tak? Kalau tak jumpa tak apa, tengok dalam komputer ni. Tengok dalam masing-masing punya gadget. Muka surat 35 ni mengikut saya punya inilah, saya punya bilangan muka surat. Jadi Al-Haqqah tu adalah mubtada'. Hukumnya marfu'. Alamat marfu' dia adalah dhammah. Dhammah zahirah. Mana dia? Di atas ter marbutah. Itu mubtada'. Khabar mal-haqqah. Mal-haqqah tu adalah khabar. Daripada ma sampai al-haqqah tu adalah khabar. Jadi ini adalah satu ayat. Ayat ni ayat ismiyah. Dimulakan dengan ma. Ma tu apa dia? Ma tu isim istifham. Mabni ala sukun fi muhalli. Fi muhalli apa? Fi muhalli raf'in mubtada'. Jadi dia adalah ma tu adalah isim istifham ataupun isim pertanyaan, dan dia adalah mabni ala sukun. Mabni ala sukun maksudnya atas ma, atas alif tu mati. Bagi mati. Ma tu atas alif tu mati. Jadi mabni ala sukun. Tapi fi muhalli raf'in mubtada'. Dia adalah mubtada'. Mubtada' ke mana-mana? Ayat besarnya al-haqqatu mal-haqqah. Itu ayat yang panjang dia. Ayat yang panjangnya al-haq ni sebagai mubtada'. Tapi dalam khabar ada mubtada' lagi. Ada khabar lagi. Dalam khabar ini ada ma. Ma tu adalah mubtada' kepada ayat mal-haqq.
makna ayat khabar. Khabar ni khabar isim, ismiyah. Jadi ma ni adalah isim istifham, pertanyaan, tetapi dia duduk di tempat mubtada. Bukan mubtada al-haqqah ni, mubtada dalam ayat mal-haqqah. Mubtada dalam ayat khabar. Ayat khabar mal-haqqah. Mubtada dia ma. Tapi kalau al-haqqah, mal-haqqah itu mubtada dia adalah al-haqqah. Khabar dia mal-haqqah. Tapi apabila khabar ni kita pisahkan dari mubtada, jadi dapat mal-haqqah. Jadi mal-haqqah ni, ma ni adalah dia punya mubtada. Mubtada bukan mubtada kedua, mubtada di dalam ayat khabar. Jelas? Ma ni adalah mubtada bagi ayat di dalam khabar. Yang ini bagi ayat keseluruhan ayat. Mubtada untuk keseluruhan ayat. Yang ini ma ni saja adalah mubtada untuk ayat khabar. Jadi al-haqqah yang merah ni khabar marfu'. Dia sudah jadi khabar. Yang mana dia punya mubtada'nya ma. Khabar marfu' bidhammah. Dhammahnya atas marhutah tu. Jumlah fi muhalli raf'in. Jumlah ni maknanya daripada ma dan al-haqqah ni adalah jumlah. Jumlah apa? Fi jumlah ni, ayat ni duduk dalam fi muhalli raf'in khabar. Khabar kepada mubtada al-haq al-awal. Dapat faham dia punya i'rab dia? Jadi maknanya Ustaz. Ya Ustaz, jadi maknanya ayat ni berlapis lah ya Ustaz. Apa dia? Jadi maksudnya ayat ni ayat berlapis lah maksudnya. Saya tak clear. Ayat apa? Ayat berlapis ke maksudnya Ustaz? Berlapis ke? Ayat berlapis. Ayat ni maksud. Okeylah, kita tak panggil ayat berlapis lah, tapi kita panggil Dalam ayat pertama tu ada lagi yang ikut mubtada dan khabar lagi. saya tak jelas clear lah. Dekatkan sikit mic tu kepada ni, dekat sikit supaya dia kuat sikit. Jadi maksudnya dalam satu ayat tu dia dipecahkan tu ada lagi mubtada dan khabarnya yang lainnya Ustaz. Betul. Maknanya dalam ayat ini terdiri daripada dua ayat. Satu ayat mubtada. Mubtada ni untuk ayat mubtada dan khabar. Hujung. Tetapi dalam khabar tu, ini mubtada. Al-haqqah ni mubtada. Dalam khabar tu ada lagi satu mubtada. Kalau nak panggil macam tu. boleh jugalah. Bolehlah panggil berlapis, tapi istilah berlapis tu tak ada dalam khabar. Tapi maknanya mubtada kepada khabar. Mubtada kepada ayat khabar. Yang ni mubtada kepada ayat keseluruhan. Al-haqqah, mal-haqqah ni maknanya keseluruhan tu mubtada di mana? Al-haqqah. Yang hitam ni, warna hitam. Yang mal-haqqah ni adalah ayat khabar. Ayat khabar tu terdiri daripada dua unsur. Satu namanya adalah mubtada, satu lagi khabar. Mubtada di mana? Mubtada dia ma. Khabarnya mana? Khabarnya al-haqqah. Jadi al-haqqah yang pangkai ni mubtada, al-haqqah yang kedua tu khabar. Tapi khabar dalam ayat khabar. Ma ni mubtada juga, tapi dalam ayat khabar. Bukan dalam ayat keseluruhan. Maknanya dia ada dua part. Part yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Dalam khabar pun ada lagi satu mubtada dan ada juga khabar. Okey? Kalau tak ada ma tu mubtada lah Ustaz ya? Kalau tak ada ma tu dia jadi khabar satu, single. Katakan al-haqqah. Maknanya ini dia punya mubtada, ini dia punya khabar, tapi khabar dalam bentuk bukan ayat, dalam bentuk satu kataan ataupun mufrad. Okey. Dia mufrad. Dia khabar juga tapi khabar mufrad. Tapi kalau buang ma ni makna dia jauh sangatlah. Sudah. Jadi surah ini bermula dengan kalimah sifat hari kiamat. Jadi al-haqqah ni adalah sifat hari kiamat. Yang pasti datang.
maka ia menolak kefahaman musyrikin Mekah yang menolak kedatangannya. Jadi orang musyrikin Mekah, orang Quraisy Mekah dan juga musyrikin, orang musyrik menolak tentang adanya hari kiamat. Maka Tuhan turunkan ayat ini, kiamat, tahu tak kamu apa dia kiamat? Al-Haqqah itu adalah salah satu daripada nama hari kiamat. Jadi khabar kepada mubtada ini di dalam ayat selepasnya. Maknanya Al-Haqqah itu adalah mubtada, khabarnya mana? Khabarnya ayat selepasnya. Ayat selepasnya bunyi macam mana? Mal Haqqah. Jadi ulama mengatakan ia dipecahkan daripada mubtada di dalam ayat pertama kerana hendak menarik perhatian pembaca Al-Quran. Perhatian bacaannya maknanya Quraisy Mekah lah di zaman itu. Ataupun orang musyrikin yang tak percaya. Supaya ia nampak luar biasa dan kerana ia menarik perhatian semasa membaca ayat ini. Jadi ayat ni kalau nak ikut kebiasaan orang Arab, dia tak pernah buat macam tu. Dia tak pernah buat ayat macam tu. Jadi ayat ni betul-betul menarik perhatian. Kiamat, apakah itu kiamat? Jadi ujung lagi tu ada jawapan dia lah. Tapi kita cuma ambil yang ini kerana kita takkan mubtada dan khabar. Jadi kenapa ayat ini begini? Tujuannya untuk menarik perhatian. Barangkali kita yang tak faham bahasa ni tak rasa dia menarik perhatian. Tetapi orang Arab yang biasa dengan bahasa Arab ni, dia baca Al-Haqqah, Mal-Haqqah ni satu ayat yang luar biasa dan manusia tak pernah buat ayat macam ni. Nah, sudah pastilah ayat ni bukan rekaan manusia. Ini adalah ayat daripada Allah SWT. Itulah dia punya tujuan kenapa dia buat ayat seperti ini. Kita cuma nak bezakan antara mubtada dan khabar dalam ayat ini. Boleh tuan-tuan? Boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kita pergi pada muka surat berikutnya. Pada muka surat berikut ni, muka surat saya punya 36. Tuan-tuan punya mungkin muka surat 40 ke ataupun saya pun tak dapat nak tengok balik. Tapi maknanya cuba cari empat muka surat selepasnya yang ayat 71-19. 71. Lama muka surat 38. Dapat? 38. 38 dia. Ayat 38. Okey. Ayat 38. Tuan-tuan buka pada ayat 38. Dia sepatut sama dengan muka surat saya 36. Dan nota saya 36. Tapi tak apa tuan-tuan. Bila dah ujung pada kursus kita ni, saya akan upload balik hak yang kita dah ubah, yang kita dah betulkan baris, hak yang kita betulkan ayat dan sebagainya, kita akan upload balik. InsyaAllah tuan-tuan dapat yang sebagaimana yang sebagainya, baiknya lah, yang telah diedit lah, yang telah dibetulkan. Okey. Jadi sekarang ni tajuk dia adalah jumlah fi'liyah. Tadi jumlah ismiyah. Jadi contoh jumlah fi'liyah. Jumlah yang dimulakan daripada perkataan perbuatan. Ayat apa ni? Jumlah apa ni? Jumlah khabar. Bukan jumlah keseluruhan, jumlah khabar. Jadi dalam ayat ini, wallahu ja'ala lakumul arda bisatan. Jadi dan Allah menjadikan untuk kamu bumi yang dihamparkan dengan hamparan. Jadi wallahu ini adalah mubtada. Khabarnya ja'ala lakumul arda bisatan. Ini dia punya khabar. Daripada ja'ala sampai ke ujung tu adalah dia punya khabar. Khabar kepada mana? Khabar kepada Allah. Jadi ja'ala ni adalah permulaan ayat baru dalam bentuk fi'liyah. Dalam bentuk ayat fi'liyah. Kalau keseluruhan ayat ni adalah ayat ismiyah. Sebab dimulakan dengan Allah. Allah tu adalah isim. Jadi isim, tapi lepas Allah tu ja'ala. Jadi ini sudah menjadikan khabar. Khabar yang dimulakan dengan fa'il. Sebab itu kita panggil jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni apa dia? Jumlah khabar. Bukan keseluruhan. Keseluruhannya ismiyah. Sebab dimula dengan Allah.
Tapi ini khobar dia dimulakan dengan ja'ala. Ja'ala tu makna telah menjadikan. Itu adalah fa'il. Jadi ayat ni kita panggil jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah. Iaitu ja'ala. Ja'ala ni adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il madhi. Fa'il madhi mabni ala fathah. Mana fathah dia? Fathah dia atas lam. Ataupun di atas huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir ini adalah lam. Ja'ala. Jadi lam tu adalah huruf terakhir. Jadi dia bagi atas. Jadi apabila fa'il madhi mesti bagi atas. Fa'il madhi mabni ala fathah. Itu kena ingatlah. Itu kunci dia. Fa'il madhi mabni ala fathah. Kalau nak i'rab kena tahu yang tu. Dia mabni. Dia tak boleh berubah. Wa fa'il di dalam ja'ala ni ada fa'il. Ada pembuat dia. Siapa pembuat dia? Pembuat dia adalah dhamir. Dhamir makna ganti nama. Mustatir. Mustatir tersembunyi. Takdiruhu ditakdirkan huwa. Jadi dalam ja'alana ada huwa. Makna pembuat dia adalah dia, huwa. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki telah menjadikan. Dalam hal ini bukan seorang laki-laki tetapi Allah. Ja'ala. Ja'ala tu maknanya Allah telah menjadikan untuk kamu bumi yang terhampar. Jadi ja'ala ni fa'il madhi mabni ala fathah. Fa'il dia, setiap fa'il mesti ada fa'il. Setiap perbuatan mesti ada pembuat. Pembuatnya dalam ja'ala adalah huwa. Huwa tu siapa? Huwa tu Allah. Jadi jumlah di sini wal jumlah. Jumlah mana? Jumlah ini ja'ala. Ja'ala ni adalah satu jumlah. Jumlah fi'liyah min fa'il wa fa'il fi muhallin raf'in khabar mubtada Allah. Jadi jumlah ni mana? Jumlahnya ja'ala. Ja'ala tu dikira satu jumlah. Sebab ada dia punya pembuat, ada perbuatan, ada yang membuat. Jadi apabila ada yang tu, itu adalah satu jumlah. Jadi jumlah fi'liyah min daripada fa'il. Fa'il dia apa? Ja'ala. Fa'il dia huwa. Fi muhalli raf'in. Dia adalah marfu'. Walaupun ja'ala tu bukan bagi marfu', bagi atas, tetapi dia duduk di dalam marfu'. Pasal apa dia marfu'? Sebab dia khabar. Jadi min fa'il dia ja'ala, pada fa'il dia huwa, fi muhalli duduk di tempat raf'in. Rafa'. Kenapa dia rafa'? Kerana dia khabar. Khabar kepada apa? Khabar kepada mubtada'. Mubtada' dia apa? Mubtada' dia Allah. Allah ini. Jadi ja'ala itu adalah satu jumlah fi'liyah yang dimulakan dengan perkataan ja'ala, iaitu fa'il madhi. Kemudian di dalamnya ada huwa. Jadi wal jumlah fi'liyah min fa'il wa fa'il daripada perbuatan dan juga pembuat fi muhalli duduk di tempat raf'in, duduk di tempat marfu' kerana dia khabar mubtada', mubtada'nya Allah. Ini adalah contoh i'rab yang asas, yang sangat basic lah. Maknanya untuk orang yang mula nak belajar i'rab, inilah cara i'rab dia. Tapi bila dah pandai dah, dia lain sikit. Dia tidak begitu. Kalau kita tengok dalam buku kuning i'rab tu, dia ada berubah sikit. Dia tak sama macam ni. Yang ini yang betul-betul basicnya lah. Jadi kalau kita faham basic, insya-Allah kita boleh faham yang lebih-lebih lagi lah. Kalau tuan-tuan baca yang i'rab di dalam word by word punya program tu, yang tu dia punya i'rab dia dah agak advance sikit lah. Tapi yang ini memang basic lah. Jadi kita kena faham betul-betul basic dia supaya kita dapat faham dia punya yang berikutnya. Jadi kenapa i'rabnya kita masukkan di sini? Kerana i'rab ni penting untuk memberikan kefahaman yang betul. Kalau kita boleh i'rab, maknanya kita betul-betul faham ayat. Kita faham dari segi susunan dia, dari segi kataan dia, dari segi nahwu dia dan juga dari segi sharaf dia. Jadi tak mungkinlah kita boleh menterjemahkan Quran dengan betul
kalau kita tak faham dia punya i'rab dia. Tak mungkin. Kita tak boleh nak faham dengan sepenuhnya sebagaimana yang dah tapi kalau kita tak faham dia punya i'rab dia. Oleh kerana itu i'rab adalah penting. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua dalam surah Baqarah ayat 233. Wil walidatu yurdi'na auladahunna haulai kamilai wal walidatu, maknanya para ibu, orang yang melahirkan anak. Yang melahirkan anak tu dalam bentuk jamak muannas salim. Sudah tentulah perempuan. Jadi wal walidatu adalah perempuan ataupun ibu. Kalau walidah saja lelaki, itu ayah. Walid. Walid itu ayah. Kalau walidatu ini jamak muannas salim adalah perempuan-perempuan yang melahirkan anak. Jadi bila perempuan yang melahirkan anak namanya ibulah. Iaitulah para ibu-ibu yurdi'na. Na ni menunjukkan kepada sini sebab dia jamak, dia banyak. Na ni menunjukkan niswah, nun niswah menunjukkan banyak perempuan, lebih daripada tiga dan lebih. Auladahunna, dan anak-anak mereka, hunna pun mereka perempuan. Haulaini mana haulaini mana keliling, ataupun di sini dimaksudkan dengan haulaini, di sini ada dimaksud dengan menyusukan. Haulaini menyusukan. Menyusukan apa? Kamilaini, menyusukan anaknya selama 2 tahun. 2 tahun penuh. Maknanya anak-anak yang baru lahir, perempuan diwajibkan ataupun diarahkan supaya menyusukan anaknya 2 tahun penuh. Jangan kurang. Lengkapkan 2 tahun penuh. Nak lebih boleh tak? Ada setengah pendapat boleh lebih, tak ada salah. Tapi yang diarahkan supaya menyusukan dalam masa 2 tahun penuh. 2 tahun itu mengikut tahun hijrah. Tahun hijrah pendek sikit. Kalau 2 tahun maknanya setahun 11 hari dia punya beza. Kalau 2 tahun maknanya 22 hari. Jadi tak sampai lah 2 tahun kalau ikut bulan apa? Bulan masih tak sampai lah. Ini ikut bulan hijrah. Jadi kuranglah 22 hari daripada 2 tahun hijrah. Tahun masih. Jadi di sini yurdi'na. Yurdi'na ini fa'il mudhari'. Yang tadi fa'il madhi. Jadi wal walidatu ni adalah dia punya mubtada. Mubtada hukumnya adalah marfu'. Mana marfu' dia? Marfu' dia atas ta ni. Atas ta. Itu dia punya marfu' dia. Di atas ta. Jadi wal walidati adalah dia punya mubtada dan dia berbaris dhammah zahirah atas ta ni. Yurdi'na ni pun adalah satu ayat. Ayat apa? Ayat fi'liyah. Iaitu yurdi'na. Macam yang tadi juga lah, satu ayat. Yurdi'na maknanya dia kena menyusukan anak-anak mereka selama 2 bulan. 2 tahun lengkap, sempurna. Kamilan mana? Sempurna. 2 tahun sempurna. Jadi yurdi'na fa'il mudhari' mabni ala sukun. Mana sukunnya? Sukunnya ata'ain. Ain itu adalah akhir perkataan radi'ah. Radi'ah itu menyusu, yurdi' menunjukkan mudhari'. Fa'il mudhari'. Nun tu menunjukkan pelaku. Pelaku itu siapa? Pelaku itu ibu-ibu. Ibu-ibu hendaklah menyusukan anaknya dalam tempoh 2 tahun yang lengkap. Jadi yurdi'na, na itu adalah refer kepada perkataan ibu. Ibu-ibu. Jamak. Hendaklah menyusukan. Yurdi'. Dan fa'il mudhari' mabni ala sukun. Ala sukun ata'ain. Sukun itu ata'ain. La tasliyati baini niswah. La taslata. Taslati ataupun taslata. Ini adalah
menyambungkan, untuk menyambungkan nun niswah. Jadi nak sambung nun niswah lepas ain ni, jadi kena matikan ain tu baru kita boleh tambahkan nun dia. Kalau kita berikan that ana, itulah jadi lain makna dah. Kalau kita tak matikan, jadi dia jadi satu perkara yang berlainan makna. Jadi dengan cara nak menyambungkan ni, kita buang ke baris, letakkan baris mati atas ain. Sepatutnya yardi'u, fa'il madhi yurdi'u, itu fa'il madhi dia. Hujungnya kena au baris dhamma sebab dia fa'il mudhari'. Tapi apabila disambung dengan nun niswah, maka yang dhammah tadi kita tukar kepada baris mati. Jadi kita dapat yurdi'na. Kenapa kita matikan ni? Kerana kita nak sambungkan dengan nun niswah. Nun niswah ni nun untuk mereka perempuan. Ataupun untuk ibu-ibu. Kemudian diterangkan sini, nun niswah adalah dhamir muttasir mabni fi muhalli raf'an. Dia raf'an. Dia marfu'. Pasal apa dia marfu'? Pasal dia duduk di tempat khabar. Jadi dia kena marfu'. Jadi raf'an, fa'il, jumlah dia fa'il, jumlah fi'l dia min fa'il wa fa'il. Jadi jumlah itu terdiri pada fa'il dia apa dia? Fa'il dia adalah yurda'. Itu fa'il dia. Fa'il dia nun niswah ni adalah fa'il dia, iaitu ibu-ibu ataupun perempuan. Fi muhalli raf'an, dia duduk tempat raf'an. Khabar, dia adalah khabar kepada mubtada'. Mubtada'nya mana? Mubtada' dia walidatu. Jadi yurda'na ni adalah khabar. Khabar ayat dalam bentuk fi'liyah, iaitu ayat fi'liyah. Dan dia bersambung dengan nun ni. Nun ni diberitahu bahawa nun ini adalah dia punya fa'il, iaitu khabar dia ni daripada khabar yurda' ni adalah jumlah fi'liyah terdiri daripada fa'il dan fa'il. Fa'il dia yardi'u, kemudian fa'il dia adalah nun. Nun ni adalah perempuan, tetapi fi muhalli, duduk di tempat raf'an, duduk di tempat marfu'. Kenapa? Khabar. Khabar mana? Khabar kepada mubtada'. Mubtada' dia mana? Wil walidatu. Jadi yurda' ni adalah dia punya khabar ayat ni, bukannya perkataan ni perkataan perbuatan. Perbuatan dia tak ada. Jadi dia boleh memulakan perkataan tu dengan khabar tu dengan perbuatan. Jadi yurda' ni adalah duduk di tempat khabar. Jadi hukumnya marfu'. Walaupun di sini tak ada marfu'. Dia duduk di tempat marfu'. Bukan dia yang marfu'. Dia duduk tempat marfu'. Sebab hukum khabar adalah marfu'. Okey tuan-tuan, ada persoalan? Ustaz, nak tanya yang la tasalah binun ni apa makna la tasalah? Yang yurdek itu ni. Yang mana? Yang yurdek. Nah, kita cuba ulas balik semula. Fi'il mudhari' mabni ala sukun. La tasalah. La tasalah tu apa makna dia? Sama lurus dengan 2.233. Yang mana? Yang ni ke? Ya betul. Atasila. Tisaklah. Atasila maknanya untuk menyambungkan. Untuk menyambungkan nun niswah. Oh, bukan la tu tak ada makna apa-apa ke tu? La tu tidak. La tu li. Oh, li. Li ittasila. Jadi untuk menyambungkan. Okay, terima kasih. Untuk menyambungkan nun niswah. Maknanya kita nak sambungkan fa'il mudhari' ini dengan nun niswah, kita kena matikan dia punya ain. Sebab kalau tak ada ain ni, kita kena baca yurdi'u. Marfu'. Pasal apa marfu'? Sebab dia fa'il mudhari'. Yurdi'u. Tapi bila sambung dengan nun,
dia kena matikan. Jadi yurda'na. Jadi kita tukar yang asalnya adalah baris dhammah kepada baris mati. Kerana apa? Li at-tasilata apa namanya nun binun niswah. Dia nak sambungkan nun niswah ni, dia kita kena matikan ain. Asalnya adalah dhammah. Pasal apa dia dhammah? Pasal dia fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' sentiasa berbaris dhammah, melainkan ada sebab kita kena tukar baris atas ke, baris mati ke dan sebagainya. Jadi ini adalah ditukar baris mati di sini kerana dia bersambung dengan fa'il. Nun ni nun fa'il. Mana-manalah fa'il mudhari' bersambung dengan fa'il, maka kita kena matikan di hujung. Macam saya buat fa'altu. Fa'ala campur saya. Tapi benda tu jadi madhi. Jadi apa ni? Bila kita nak sambung dengan dia punya fa'il, jadi fa'altu. Ya, kita matikan dia punya ain tu. Fa'ala, la tu kita matikan. Jadi fa'altu. Fa'altu maknanya saya sedang buat. Jadi bila kita nak sambung dengan fa'il, maka kita kena matikan baris hujung. Okey. Ustaz, ini apa ni fi'lun mudhari' Ya. kan? Yurdi'na. Dia seolah-olah macam fi'il madhi pula, ada mati kat situ kan? Ada apabila dia jamak. Bila jamak, maka kita kena tambah nun tu dengan mematikan. Jadi cara untuk menyambung fa'il dengan kataan fa'il sebelumnya, jadi kita kena matikan dia punya baris akhir. Dia fi'lun mudhari' lah tu. Ini fa'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' itulah nampak macam fa'il madhi. macam fi'il madhi sebab dimatikan sebelum apa tu pelaku tu kan, macam Ya. tu kan ada kita matikan tu kan. Ya, betul. Betul. Itulah kaedah dia. Kena hafalah yang sipir sipir 2 tu. Fa'alu tu kena apa? Kena hafalah. Jadi apabila kita nak sambung dengan fa'il, kita kena matikan baris hujung. Jadi Dia mula dengan apa Ustaz kan? Yurdi'u 1, lepas tu yurdi'a 2, lepas tu jamak yurdi'na kan? ya, betul. Apa soalan dia? Jadi kan tadilah dia sebab dia apalah kan dia jamak lah kan. 1 yurdi'nu, yurdi'u, yurdi'a 2. Kalau berjamak dia di yurdi'na tambah nun tu lah. Kan? Okey, betul. Betul. Okey. Okey. Jadi yurda'na ni adalah jumlah fi'liyah. Tetapi duduk di tempat khabar. Maka hukumnya adalah marfu'. Walaupun tak ada marfu' di sini, tapi dia duduk di tempat khabar. Khabar kepada walidatu. Ini dia punya mubtada'. Kemudian yang merah ni adalah khabar. Duduk di tempat marfu'. Okey. Ada soalan berikutnya? Tak ada. Tak ada, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Ini khabar dalam bentuk jar wa majrur. Tadi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ini dalam bentuk jar wa majrur. Iaitu ayat yang selalu kita baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Seluruh alam. Jadi alhamdu itu adalah marfu'. Adalah marfu' dan dia adalah mubtada'. Alhamdu dia adalah mubtada'. Ada alif lam. Maknanya dia makrifah. Alif lam di sini di samping maksud makrifah tadi
dia juga menunjukkan keseluruhan. Alif lam pada alhamdu ni menunjukkan keseluruhan. Maknanya segala kepujian. Hamdu kepujian. Segala kepujian lillah, bagi Allah. Rabbil alamin. Yang mencipta, yang mentadbir, yang menjaga, yang mereka alam seluruhnya. Jadi al ni di sini membawa maksud keseluruhan. Kesemuanya. Kesemua pujian. Maknanya apabila kita puji satu benda, puji orang ke, puji benda ke, puji alam cantik ke, sebenarnya kita puji Allah. Sebab semua kecantikan, semua keindahan, semua benda itu adalah ciptaan Allah. Jadi bila kita sebut atau puji satu, maknanya kita puji Allah. Puji satu benda yang mengkagumkan, itu sebenarnya kita puji Allah. Itu alhamdulillah. Al itu keseluruhan. Jadi alhamdu adalah dia punya makrifah dan hujungnya adalah dhammah, menunjukkan dia duduk di tempat mubtada. Dia makrifah dan juga hujungnya berbaris dhammah. Maka dia duduk mula perkataan, mula ayat. Maka dia adalah mubtada. Jadi dia mubtada. Mubtada hukumnya marfu'. Apa alamat dia? Alamatnya adalah dhammah. Dhammahnya mana? Dhammahnya di atas dal. Alhamdu. Du itu adalah dhammah. Menunjukkan dia adalah marfu'. Marfu' dengan baris. Sebab dia single kataan. Dia tidak dalam bentuk ayat, dia tidak dalam sumber jumlah, tapi dia dalam bentuk satu kataan. Apa kataan dia? Alhamdu. Jadi alhamdu, kita nak baris apa? Baris du. Jangan baris di, jangan baris dan. Tak boleh sebab dia duduk di tempat mubtada. Jadi mubtada dia mesti berbaris dhammah. Kemudian lillah. Lillah ini adalah la, li dengan Allah. Jadi li ini adalah huruf jar. Jadi lillah adalah jar wa majrur. Jar ni mana? Jar ni mana? Jarnya li, huruf jar. Huruf jar. Majrurnya mana? Majrurnya Allahi. Allahi, hamzah bagi Allah tu, bagi hujung tu adalah bagi bawah. Jadi bagi bawah tu kita panggil dia majrur. Sebab itu kita panggil dia jar wa majrur. Jar wa majrur. Tetapi apabila suatu ayat itu dimulakan dengan huruf jar, maka dia adalah kita panggil dia syubi jumlah. Jadi lillahi ni adalah syubi jumlah. Dia seakan-akan jumlah. Min terdiri daripada jar wa majrur. Terdiri daripada huruf jar dan juga huruf yang berhuruf bagi bawah. Ataupun perkataan yang bagi bawah. Iaitu lillahi. Hi itu adalah majrur. Fi muhalli, dia duduk di tempat khobar. Khobar. Mubtada kepada alhamdulillah. Jadi rafa'in, khobar, mubtada, alhamdulillah. Jadi duduk di tempat marfa' kerana dia khobar. Khobar kepada siapa? Khobar kepada mubtada. Mubtada dia adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ada mubtada. Khobar dia mana? Khobar dia adalah lillah. Jadi dalam contoh ini, khobar dalam bentuk jar wa majrur. Ada perkara berbangkit? Tak ada. Tak ada ya? Okey, Ustaz. Alhamdulillah. Semua faham? Alhamdulillah. Kita rasa seronoklah. Okey, ayat berikutnya wailul lil mutaffifin. Wailun. Wailun ni adalah dia punya mubtada. Khabar dia mana? Khabar dia lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang yang curang. Curang apa dia? Curang di dalam timbang barang. Kalau dia beli dengan orang, dia nak lebih. Tapi kalau dia jual ke orang, dikurangkan. Walaupun kurang sikit je. Walaupun dia kurang 1-2 gram je. Tak nampak sangat pun. Tapi itu adalah curang. Apabila dia beli, dia nak orang bagi dia tepat dia punya. Kalau dia nak beli barang orang, tepat
ataupun lebih beratnya. Tapi apabila dia nak jual ke orang, dikurangkan. Walaupun dikurangkan 1 gram ataupun separuh gram, tetapi itu dianggap sebagai orang yang celaka. Orang yang mengurangkan timbangan itu adalah orang yang mutab. Wailun. Ada soalan ke? Why? Ada soalan ke? Okey. Jadi wailun itu adalah celaka. Lil mutaffifin, orang yang curang. Curang di dalam kerja timbang menimbang barang. Jadi di sini wailun tu adalah mubtada, kemudian khabar dia mana? Khabar dia lil mutaffifin. Itu khabar. Khabar dalam bentuk li. Li itu adalah huruf jar. Kemudian mutaffifina. Mutaffifina ni adalah dia punya isim dia. Isim dia dalam bentuk majrur. Mana majrur dia? Majrur dia bukan bagi bawah, tapi majrur dengan ya nun. Majrur dengan ya nun. Majrur boleh bagi bawah, boleh juga dengan ya nun. Marfu' boleh dengan dhammah ataupun dengan wa nun. Itu marfu'. Kalau mutaffifin ni, kalau di marfu' wa nun hujungnya. Lil mutaffifuna, itu kalau di marfu'. Tapi kalau dia jar, kalau dia bagi bawah, lil mutaffifina, ganti dengan ya. Buang wa, ganti dengan ya. Itu kalau di jamak. Jamak muzakkar salim. Kalau dua ganti dengan alif. Alif nun tu maknanya marfu'. Ya nun tu maknanya boleh jadi dia marfu' ataupun dia mansub. Dalam hal ini dia kalau bagi dengan ya nun tu maksudnya dia dalam bentuk bagi atas ataupun bagi bawah. Jadi dalam hal ini dia adalah ya nun ini adalah berbentuk bagi bawah ataupun kita panggil majrur. Jadi wailul lil mutaffifin itu adalah dalam bentuk majrur. Kenapa majrur? Sebab depannya ada lam. Kalau sekiranya tak ada lam, lil tu tak ada lam huruf jar tu, kita kena panggil dia mutaffifuna. Bukan fifin. Fifuna. Itu dia marfu'. Marfu' dengan waw. Sebab dia jamak muzakkar salim. Apabila dia majrur kena dengan ya nun. Jadi mutaffifina. Apabila ada li ni kena baca dengan lil mutaffifina dalam bentuk jar wa majrur. Jadi lil tu adalah huruf jar. Al-mutaffifin ini adalah isim majrur. Bil lam. Alamatnya adalah alamat jarnya ialah ya. Ya ni, ya sebelum nun ni. Li'annahu jamak muzakkar salim. Jadi ya nun tu adalah kataan al-mutaffifin ini adalah jamak muzakkar salim dalam bentuk jar. Dalam baris bawah. Syubi jumlah. Kenapa ada jumlah? Sebelahnya ada lam ni. Ada lam syubi jumlah kerana dia adalah huruf jar. Huruf jar. Ayat dimulakan dengan huruf jar, maka kita panggil dia syubi jumlah. Jadi syubi jumlah min jar wa majrur. Jarnya mana? Jarnya lam. Majrurnya mana? Jarnya mutaffifin. Yang bagi bawah ni. Ya nun tu maknanya bagi bawah. Okey, li'annahu jamak muzakkar salim. Subi jumlah min jar wa majrur fi muhalli raf'in. Dia duduk di tempat khabar. Khabar kepada apa? Khabar kepada mubtada. Mubtada dia mana? Mubtada dia wailun. Jadi ini contoh khabar dalam bentuk jar wa majrur. Jadi kita dah bincang sebelum ni tadi khabar dalam bentuk fa'il jumlah fa'iliyah, sebelum tu ismiyah, dan sebelum tu single, mufrad. Dalam mufrad, dalam isim ismiyah, dalam isim fi'liyah, dan yang ini isim jar majrur. Dan berikutnya adalah zaraf zaman ataupun zaraf makan. Jadi maknanya khabar dalam bentuk zaraf.
Zarah apa? Zarah zaman ataupun zarah makan. Contoh pada ayat surah Yusuf ayat yang ke-12. Surah 12 ayat 12. Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'am. Arsilhu, maka hantarlah dia. Dia tu siapa? Dia tu adalah Yusuf, Nabi Yusuf, masa kecil. Dia minta tahu, dia minta kebenaran ayah dia, ya ayah, hantarlah dia bersama-sama kami ghadan, besok. Arsilhu ma'ana, maknanya bersama-sama kami. Kami tu siapa? Kami tu adik-beradik dia 10 orang tu. Ghadan tu adalah bermaksud esok. Jadi ghadan ni adalah zarah zaman, besok. Jadi maknanya ini zarah zaman. Ghadan ni zarah zaman. Yarta maknanya untuk dia bersukaria. Wa yal'am untuk dia bermain. Jadi kenapa ini bagi mati ni? Yarta ni, yarta seperti ini fa'il mudhari'. Tapi kenapa dia bagi mati? Dia bagi mati kerana depannya ada zarah, iaitu ghadan. Jadi dengan adanya ghadan, fa'il mudhari' selepasnya kena bagi mati, iaitu yarta. Yarta ni bukan fa'il amar. Ia adalah fa'il mudhari' yang berbaris majzum, berbaris mati. Berbaris mati. Ya, berbaris majzum lah. Yang berbaris mati kerana ada ghadan depan dia. Dan wal yal'am, dia adalah dia punya ataf kepada yarta. Yarta ni adalah yal'amu ni ataf kepada yarta. Maknanya yal'am ini mengikut baris yarta. Dia adalah ataf, hukumnya ataf. Sebab waw, waw tu wadan. Wadan tu maknanya baris yal'am tu ikut baris yang didankan. Yang didankan ialah yarta. Yarta, jadi kenalah sini yal'am, iaitu untuk bersukaria dan untuk dia bermain-main. Jadi Nabi adik-beradik kepada Yusuf ini minta kepada ayahnya supaya ayahnya membenarkan Nabi Yusuf ni ikut sekali bermain di tengah-tengah padang pasir ni hari esok. Supaya apa? Supaya dia boleh bersukaria dan juga boleh bermain-main. Itu permintaan. Yang akhirnya dicampak ke dalam tiga buta tu. Jadi ghadan di sini adalah maksudnya zarah zaman. Jadi zarah zaman merupakan khabar. Irsalhu ini adalah fa'il amar. Irsalhu maknanya hantarlah dia. Hantarlah dia ni adalah fa'il amar. Dia suruh hantar dia, maknanya benarkan. Benarkan Nabi Yusuf tu pergi bermain-main bersama mereka pada hari besok. Jadi arsalhu inilah fa'il. Ini fa'il, belum lagi ayat dia. Jadi fa'il, hantarlah dia. Apa dia? Ma'ana ghadan. Kemudian yarta, ini perkataan dia. Ini satu ayat baru. Ayat baru, ma'ana ghadan. Bersama-sama kami besok. Jadi ma'ana ni dia punya mubtada, dan ghadan ni dia punya khabar. Ada juga buku lain, buku Arab, dia beritahu arsilhu ma'ana ni adalah dia punya mubtada. Arsilhu ma'ana ni. Jadi arsilhu ma'ana tu dikata mubtada. Jadi dalam hal ini tak apalah dia kata mubtada, tak apalah. Tapi di sini kita lebih suka ma'ana tu adalah mubtada, ghadan tu adalah khabar. Khabarnya dalam bentuk zarah zaman, iaitu masa, dalam bentuk masa, zarah itu kedudukan masa. Jadi ghadan adalah zarah zaman. Hukum dia adalah mansukh. Ghadan adalah mansukh. Kenapa mansukh? Kerana dia adalah mabni. Sebab zarah hukumnya mansukh. Dia tidak marfu'.
Jadi zarah tu adalah zarah zaman adalah dia mansub dan dia duduk di tempat dia duduk di tempat khabar. Sepatut dia marfu'. Tetapi oleh kerana dia zarah, dia tak boleh bagi marfu'. Maka kita kena barikan dengan baris mansub kerana mabni ala fathah. Jadi oleh kerana ala fathah, alamat mansub dia adalah ra dan atas dal tu, baris atas dan. Jadi alamat mansub dia adalah fathah zahirah, nampak baris dia. Tetapi dia duduk di tempat khabar zaman, khabar zarah zaman. Jadi oleh kerana itu dibaikan dengan baris atas. Tetapi dia duduk di tempat marfu'. Kenapa marfu'? Kerana duduk di tempat khabar kepada dia punya mubtada. Okey. Ada persoalan? Ada siapa boleh cek ni? Ustaz, saya nak tanya yang tu arsilhu ma'ana tu, Ya. arsil tu fi'il amar kan? Ya, betul. Tapi kenapa dia baris kita baca bukan irsil? Oh, kenapa dibariskan atas? Bisa cek ya. Cek ayat dia. Lagi. Okey. Jadi arsilhu makna, jadi kataan dia adalah arsala. Jadi arsala ini jadi arsala, dia punya fa'il mudhari' dia, fa'il amar dia adalah arsil. Arsil, fa'il amar. Jadi arsil ini adalah fa'il amar. Fa'il amar, domain dia adalah domain muttasil fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Hu ni adalah maf'ulun bih. Jadi memang fa'il amar dia bukan dengan alif, tapi dengan hamzah. Sebab kataan asalnya adalah hamzah. Jadi arsala. Arsala itu adalah fa'il madhi dia. Kemudian fa'il mudhari' dia yursilu. Dan kalau sekiranya fa'il amar dia arsil. Betul ni? Arsil. Jadi arsil ini adalah fa'il amar kepada arsala. Arsala fa'il madhi, yursilu fa'il mudhari', arsil adalah fa'il amar. Kemudian dia punya mazhar dia irsala. Kemudian dia punya isim maf'ul dia, isim fa'il dia adalah mursil. Isim maf'ul dia mursal. Jadi maknanya kirimkanlah ni adalah perkataan fa'il mudhari', fa'il amar. Fa'il amar dan ha ni adalah dia punya maf'ulun bih. Hantarkanlah baginya. Jadi maknanya arsil ni fa'il amar dia adalah arsala, fa'il amar dia adalah arsil. Memang arsil. Arsil. Arsil ni adalah fa'il amar kepada arsala. Hu ni dia punya maf'ulun bih. Okey. Ustaz, dia jadi baris atas tu sebab dia terdiri pada 4 huruf kan Ustaz kan? Ya, betul. Dia 4 huruf jadi arsil. Asal kata ni adalah arsala.
Kalau 3 huruf iaitu 3 huruf asli itu baru jadi ir tu kan. Jadi asalnya 3 huruf. Itu ra salah. Tambahan Ra salah kemudian tambah 1 huruf. jadi Hamzah. 4. Hurufnya hamzah. Hamzah. Jadi salah. Ya betul. Jadi salah ni bukan hamzah ni menunjukkan saya, bukan. Ini menunjukkan tambahan 1 huruf hamzah. Maknanya Betul. menghantarkan. Kalau ra salah saja hantar saja. Salah Menghantarkan. menghantarkan. Ya. Hantarlah, menghantarkan. Jadi sini salah adalah fa'il madhi dia. Fa'il mudhari' yur. Kenapa yur? Sebab dia 4 huruf. Yursila. Dia 4 huruf yu lah. Bukan yu ni maknanya yu menunjukkan apa fa'il majzum, bukan. Yursilu ni menunjukkan dia 4 huruf. Hurufnya alif, hamzah, ra, sin, lam. Jadi yursilu. Apabila kita nak jadikan arsala ni kepada fa'il amar, dia jadi irsil. Arsil. Arsil adalah fa'il amar. Maknanya ini kaedah. Kaedah apabila kita tambah 1 huruf, jadi dia punya amar dia tidak dengan ir, tapi arsil. Kalau ir tu alif. Kalau alif di sini untuk 3 huruf lah, bukan untuk 4 huruf. Tapi ini hamzah. Hamzah untuk 4 huruf. Kalau sekiranya perkataan asalnya rasalah. Rasalah fa'il amar dia apa? Fa'il amar jadi irsil. Sebab fa'il amar. Jadi alif lah sini. Bukan hamzah. Ini hamzah ni menunjukkan dia ditambah 1 huruf. Tambahan itu adalah hamzah. Jadi daripada rasalah jadi arsala. Kalau rasalah dia telah menghantar. Kalau arsala dia telah menghantarkan. Kalau hantarlah arsil. Jadi arsil di sini adalah fa'il amar untuk 4 huruf. Ustaz faham. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kita balik kepada tempat tadi. Ayat yang berikutnya adalah surah yang ke-8, ayat 42. Ayat surah ke-8, ayat 42. Jadi warakbu asfala minkum, dan kabilah-kabilah itu berada di bawah kami. Jadi kata sini warakbu ni adalah dia punya permulaan ayat ada alif lam, maknanya dia adalah mubtada. Warakbu ni adalah kabilah. Kabilah. Ini perkataan di dalam masa dalam peperangan menghadapi musuh. Kita ambil ayat dia supaya kita nampak jelas apa dia maknanya. Sekejap. Surah yang ke-8. Ayat yang ke-42. Ini dia. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
Jadi ini dalam cerita peperangan Badar. Jadi iaitu ketika kamu berada di lembah. Kamu di sini adalah tentera muslimin. Iaitu ketika kamu berada di lembah yang dekat dan mereka berada di lembah yang jauh. Sedangkan kabilah itu berada lebih rendah daripada kamu. Apa maksud lebih rendah daripada kamu? Maksud dia kaum muslimin ketika itu berada di pinggir lembah yang dekat kepada Madinah. Dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah. Sedangkan kabilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu berada di tepi pantai kira-kira 5 batu daripada Badar. Jadi di sini Allah menceritakan tentang kedudukan kaum muslimin dan juga tentang Abu Sufyan yang bawa harta perniagaan di Syam tu lalu ikut dia kata sini tadi ikut ke pantai 5 meter 5 batu daripada Badar. Jadi kamu berada belah dekat dengan sumber air, sedangkan mereka itu jauh dari sumber air. Dan Abu Sufyan pula ada lebih kurang 5 batu daripada tempat itu. Jadi ini gambaran apa? Gambaran sekiranya di sini. Sekiranya kamu menghendaki persetujuan. Hendaki persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, nescaya kamu berbeza pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Jadi maknanya kalau sekiranya lah kamu bincang-bincangkan tentang perang Badar ni, memang tak naklah perang Badar sebab tak cukup senjata dan sebagainya, sebab niat lain. Niatnya nak pergi ambil barang harta rampasan yang telah dirampas oleh orang Quraisy, yang telah dibawa oleh Abu Sufyan buat perniagaan dan sebagainya, jadi nak balik. Dan Tuhan benarkan rampasan tu, mana boleh rampas lah. Kemudian kalau sekiranya kamu buat meeting dulu, kamu duduk bincang dulu, memang benda tu kamu tak nak. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan, perbincangan untuk menentukan hari pertempuran, nescaya kamu berbeza pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad dengan sahabat tentera Islam pergi perang dengan Abu Jahal, bukan pergi rampas barang daripada Abu Sufyan. Bukan. Sebab apa? Kalau sekiranya mengikut perbincangan kamu, kalau bincang-bincang dulu, kamu tak nak. Sebab kamu tak bersedia dan kamu tidak berniat. Tak itu. Tapi Allah hendak. Tapi Allah hendak melaksanakan urusan yang harus dilaksanakan. Iaitu memerangi orang kafir ataupun menegakkan kebenaran. Supaya kebatilan itu terhapus. Iaitu orang-orang yang binasa itu dengan bukti yang nyata, dan orang-orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa dia maksud dalam bukti yang nyata tu? Maksud agar orang yang tetap dalam kekafiran itu tidak mempunyai alasan lagi di hadapan Allah untuk tetap di dalam kekafiran, kerana telah tegak hujah dan bukti yang nyata, seperti yang biasa menang kaum muslimin terhadap musuh mereka yang berjumlah banyak padahal mereka sedikit. Dan orang-orang yang bertambah beriman lagi keimanannya kerana Allah telah menampakkan bukti-bukti yang nyata menunjukkan kebenaran mereka, di mana di dalamnya terdapat peringatan bagi orang yang berakal. Jadi kataan ini tadi, yang perkataan yang kita nak bincang tadi, yang warrakbu asfala minkum. Jadi warrakbu ni satu ayat. Warrakbu asfala minkum. Ini satu ayat. Iaitu maksud dia warrakbu kabilah-kabilah. Kabilah mana? Kabilah yang nak berperang tu. Di dalam peperangan Uhud tu, asfala, lebih rendah, minkum, daripada kamu. Dari sini kamu. Kalau mengikut dengan yang kita baca tadi, asfala di sini maksudnya lebih rendah dari segi kedudukan. Dari segi kedudukan, bukan dari segi bilangan. Kalau dari segi bilangan, orang Abu Lahab lebih ramai. Tapi ini asfala ni dari segi kedudukan. Maksudnya kamu duduk atas bukit dan kamu dekat dengan telaga. Dan kamu boleh kontrol telaga itu supaya apabila ada keperluan air, kita ada telaga dekat. Sedangkan mereka itu jauh.
Mereka tu kalau nak minum ke nak mandi ke maknanya mereka kena datang kosan yang kita jaga. Masa itu kita bedarlah dia. Kalau dia datang tempat kita nak ambil air sebagainya. Jadi warakbu asfala minkum. Jadi kita pergi kepada kita punya tadi kita punya apa namanya ni warakbu asfala minkum. Jadi asfala minkum ini adalah subi jumlah. Subi jumlah pasal apa? Pasal asfala ni adalah zaraf. Maknanya lebih rendah. Jadi warakbu dan kabilah itu berada di bawah kamu. Maknanya kamu duduk tempat tinggi. Kabilah tu kabilah musuh yang Abu Jahal tu, Abu Lahab tu, dia duduk tempat rendah. Asfala minkum. Jadi asfala minkum ini adalah subi jumlah. Sebab dia terdiri daripada zarah makan. Kata tadi zarah zaman. Ini zarah makan. Asfala. Asfala maknanya lebih rendah. Lebih rendah daripada tempat kamu. Jadi asfala minkum ni adalah subi jumlah. Asfala itu adalah zarah makan. Mansub alamat nisbun fathah zarah. Jadi asfala ni dia duduk di tempat khabar. Tapi oleh kerana dia adalah apa namanya zarah. Jadi zarah sentiasa berbaris atas. Jadi zarah makan mansub. Alamat mansub dia fathah. Dan subi jumlah maknanya antara zaraf dengan perkataan lain. Zaraf ni adalah apa namanya menyebabkan baris bawah tu jadi baris bawah. Lepas zaraf mestilah nama selepas itu baris bawah. Jadi asfala ni dia berbaris atas lah sebab dia mabni. Dia adalah zaraf. Zaraf baris atas. Tapi nama selepasnya kena berbaris bawah. Ataupun kita panggil mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih dia kena baris bawah. Ini mudhafun ilaih. Jadi dia kena berbaris bawah. Jadi di sini minkum ni dia mabni daripada kamu. Daripada kamu. Jadi dia mabni, dia tak ada benda nak baris bawahkannya. Sebab dia adalah perkataan diri daripada minkum. Minkum bukan satu perkataan. Dua perkataan. Minkum daripada kamu. Jadi oleh kerana itu dia tak adalah baris bawahnya. Tapi dia adalah duduk di tempat jam. Minkum duduk jam. Manakala asfala ni adalah duduk di tempat khobar. Dia duduk di tempat khobar. Jadi asfala zarah makan mansub alamat nisbin fathah zahirah. Jadi ba tu atas ba tu ada bu baris dhammah. Bukan itu. Atas asfala. Atas asfala tu ada baris atas. Jadi baris atas itu adalah menunjukkan dia adalah zarah makan. Jadi zarah makan lepas zarah mesti baris bawah. Jadi minkum ni duduk di tempat baris bawah. Jadi syubi jumlah min ja wa majrur fi mahali raf'in khabar. Jadi asfala minkum ni adalah khabar. Perkataan asfala minkum adalah khabar. Khabar kepada mubtada. Mana mubtadanya? Mubtada ada warakbu. Warakbu tu adalah mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya asfala minkum. Yang mana khabar ni dalam bentuk zarah, dalam bentuk syubi jumlah. Syubi jumlah terdiri daripada zarah makan dan juga isim. Isim minkum ini sepatut bagi bawah, tapi dia tidak berbagi bawah kerana dimabni, maka dia adalah khabar dalam bentuk syubi jumlah. Jadi syubi jumlah min ja wa majrur fi mahali raf'an khabar. Bila raf'an khabar maknanya hukumnya adalah marfu', tetapi tidak ditulis marfu' kerana dia dalam bentuk ayat. Ayat apa? Ayat subi jumlah. Jadi ini dia punya mubtada. Marfu' khabar dia mana? Khabar dia dua kata ni asfala minkum dalam bentuk zarah makan ataupun zarah zaman yang atas. Ingat ya, mudhafun ilaih itu pun menyebabkan baris bawah. Kemudian apa namanya? Zarah
sama ada zarah zaman atau zarah makan, lepas tu dia kena bagi bawah juga. Dia macam mudhaf pun ilaih. Jadi mudhaf pun ilaih kena bagi bawah. Jadi dalam hal ini minkum tak boleh letakkan bagi bawah sebab dia dua kataan, bukan satu. Oleh kerana itu dia duduk di tempat berbaris dhammah. Dia duduk di tempat bagi bawah. Sebab dia lepas asfala. Tapi kedua-dua ni, asfala minkum ni adalah subi jumlah. Subi jumlah ini duduk di tempat khabar dan hukum dia marfu'. Tapi kita tak nampak dia marfu'nya sebab dia dalam bentuk ayat subi jumlah. Okey? Okey. Okey Ustaz, okey Ustaz. Senyap je ingat ke? Ingat dah keluar. Betul. Okey, ada soalan? Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Silakan. Saya nak ulang balik. Warabbu tu mutada ya Ustaz? Yang mana? Warabbu tu mutada ya dalam ayat Yang tadi. ni. Ya. Ya, Mutada, betul. ya? Mutada. Mutada. Lepas tu asfala minkum tu dudukkan pada khabar ya Ustaz? Khabar. Dua Khabar, kataan lepas tu duduk jadi khabar. khabar tapi dia adalah subu jumlah. Dia subi jumlah. Subu jumlah. Lepas tu asfala tu zarah makan. Ni zarah makan. Dan minkum tu Minkum tu dia punya isim lah. isim lah. Isim lah. Minkum. Daripada kamu. Jadi asfala minkum tu dia subu jumlah. Subi jumlah. Subi Terima jumlah tu kasih. duduk tempat khabar. Ya, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Ada lagi soalan lain? Ustaz, asfala tu dia join dengan minkum tu boleh jadi syibih jumlah ya Ustaz? Ya, betul. Bukan asfala sahaja. Bukan. Asfala minkum tu dua kataan tu jadi subi jumlah. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi subi jumlah tu terdiri daripada asfala dan juga minkum. Asfala tu zarah makan, minkum tu isim dia yang berbagi bawah. Sepatut berbagi bawah, tapi oleh kerana minkum tu tak ada tempat yang boleh dibagikan bawah, jadi dia duduk di tempat berbagi bawah. Tapi keseluruhan dia asfala minkum tu duduk di tempat marfu' kerana dia adalah khabar. Khabar kepada apa? Khabar kepada rakbu. Kalau tuan-tuan tak ada tulis subi jumlah ni, tuan-tuan boleh tulis pada nota tu subi jumlah bagi dua kataan. Asfala minkum. Bawah. Okey. Kemudian muka surat berikutnya ini ada tambahan lah. Tambahan tentang ayat tadi. Ayat arsilhu ma'ana ghadan. Jadi saya ambilkan dia punya i'rab dia. I'rab tu supaya tuan-tuan lebih dapat jelaslah. Tapi ini hanya tambahan. Tuan-tuan tak ada yang ni. Ini saja saya tambahkan untuk menerangkan tentang i'rab kepada ghadan yang tadi. Arsalahu ni tadi adalah arsil. Fa'il amar. Mabni ala sukun. Fa'il dia antar. Kalau fa'il amar mesti antar lah. Antar tu siapa? Antar tu ayah dia lah. Dan jumlah istinab. Dakhalatun fi khaiz kau wa khadameh mutasil maf'ul bih. Jadi jumlah dia adalah jumlah istisna. Istisna ni maknanya hubung sambung sebelumnya. Ayat menyambung sebelum ni, ada ayat lain. Jadi jumlah ni adalah jumlah istisna. Jadi memasuki khaizan qaul, maknanya ruang percakapan. Ruang percakapan, ini dia punya i'rab dia lain sikitlah. Dan ha tu adalah ha dhamir mutasil maf'ul bih. Ha mana? Ha yang ada dekat dengan arsilhu. Itu adalah maf'ul bih. Manakala makna
Ma'ana, ma'a itu adalah zarah. Zarah makan. Ma'ana. Ma'a itu adalah zarah. Zarah apa? Zarah makan. Bersama. Dia hukumnya mansub. Mansub dengan fathah. Fathah dia. Kemudian muta'allaqa dengan arsil. Muta'allaqa maknanya berhubung. Refer balik. Refer balik kepada arsil ataupun berkaitan dengan arsil. Arsil. Kemudian na adalah kami. Dhamir mutasil. Mudhafun ilaih. Jadi na itu adalah mudhafun ilahi. Kemudian dia punya mudahnya mana? Mudahnya ma'a. Ma'a itu mudah, na itu mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi sepatutnya bagi bawah. Tapi na ni dia mabni. Dia tak boleh bagi bawah lah. Tak boleh. Ma'ani. Tak boleh lah. Jadi ma'ana, kalau ma'ani dah lain-lain. Maksudnya kalau ma'ana maksud bersama kami. Jadi ma'a itu adalah zarah makan mansub bil fathah. Kemudian berhubung atau merujuk balik kepada arsil. Dan na dhamir muttasil mudhafun ilahi. Manakala ghadan pula zarah zaman mansub bil fathah muta'allaqa kepada arsil, berhubung pada arsil. Jadi ini dia punya i'rab dia ada tidak asah lah, dia dah ubah, dah lebih advance lagi lah. Jadi dikata muta'allaqa maknanya kembali balik kepada arsil. Jadi ghadan kembali balik pada arsil. Maknanya kembali balik pada fa'il amal tadi. Hantarlah. Hantar apa dia? Hantar pada hari besok. Hantar siapa? Hantar dia. Dia tu siapa? Yusuf. Yarta' ni adalah fa'il mudhari' majzum. Maknanya berbaris mati. Fi jawab talak. Fi jawab talak. Jawab ni maknanya jawab, talak ni permintaan. Fa'il mudhari' majzum. Kenapa dia majzum? Kerana dia jawab syarat ataupun jawab permintaan. Talaba, permintaan. Fa'il dia adalah huwa. Huwa itu maksudnya Yusuf. Ya'udu ala Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Jadi huwa di sini adalah Yusuf. Yusuf alaihi wasallam. Jadi fa'il mudhari' majzum. Majzum itu maknanya bagi mati. Bagi mati pasal apa? Pasal dia duduk di tempat jawab syarat. Tapi di sini dia tak tulis syarat, tapi ditulis talaba atas permintaan. Sebab dia minta. Jadi jawabnya, jawab dia, ya tak, sebab apa aku nak bawa dia ni? Jawab dia adalah kerana nak suruh dia bergembira, bersukaria dan dia bermain. Jadi dia huruf mati. Huruf mati itu kerana jawab kepada syarat. Syarat di sini adalah sebab kenapa dia nak bawa Yusuf keluar bermain. Itu adalah sikit kepada ayah dia. Tapi sebenarnya dia nak bunuh orang tu, dia nak campak dalam bigu botol. Dan akhirnya berlakulah cerita dia sampai satu surah Yusuf, surah 12 itu adalah contoh yang terbaik, cerita yang terbaik. Jika hendakkan cerita yang terbaik, bacalah surah Yusuf selalu. Kita dapat mengamati dan juga mendapat pelajaran daripada surah Yusuf. Ada orang kata kalau perempuan mengandung, kalau anak dia cantik macam Nabi Yusuf, banyaklah baca surah Yusuf. Surah apa saja pun baca, insya-Allah anak tu cantik lah. Sebab bila kita menyerahkan pada Allah, kita membaca Al-Quran, bermakna kita telah bertawakal pada Allah, insya-Allah anak dalam kandungan itu akan cantik, akan sempurna dan juga dia cepat peka. Sebab ketika kita baca tu dalam perut tu dia dah boleh dengar. Sampai satu masa Tuhan dah masukkan dulu dia punya sami'un. Sam'un tu maknanya pendengaran. Pendengaran nombor satu dia masukkan. Sebelum dia masukkan yang lain-lain, hati dan sebagainya. Jadi dia masukkan pendengaran dulu. Jadi lagi lama dia baca, lagi banyak ayat Quran dia boleh dengar. Dan dia keluar daripada perut ibu dia dah cerdik dah, dengar ayat Quran dah. Jadi dia tak pelik lah apabila dah besar nanti dia baca ayat Quran banyak-banyak. Sebab dia dah biasa dengan Quran lagi dalam perut. Tapi kalau tak dibacakan, kita ajar dia dah besar Quran, dia tak nak. Kalau baca pun, tak tahu apa kali menguak. Kita ajar dia Fatihah aja tak sampai 10 minit, tapi dia punya menguak ni 10 kali menguak. Sebab
Dia tak biasa dengar. Kalau kita dengarkan dia dalam perut lagi, insya-Allah habis keluar dia tak rasalah benda tu benda pelik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan tentang i'rab yang Ustaz, yang yarta'u tadi kan, yarta' tadi, dia jawab syarat kan? ya, Yang syarat dia tak ditunjuk sini. syarat dia atas permintaan. Tu dia kata sini, jawab talibu, talaban, jawab kepada talibin. Jadi maknanya itu adalah syarat ataupun jawab kepada permintaan. Kenapa awak nak bawa dia ni? Kenapa kami nak bawa dia ni? Supaya dia boleh bermain-main ataupun boleh bersukaria. Itu jawapan dia. Jadi bersukaria itu adalah jawab kepada syarat. Syarat dia nak bawa tu. Jawab dia bawa tu nak bagi dia gembira. Jadi oleh kerana itu dia kena majzumkan. Fa'il majzum yang berbaris dhammah, berbaris mati. Berbaris mati kerana dia adalah jawapan kenapa dia nak minta Musa minta supaya Nabi Yusuf tu dibawa pergi. Jadi alasan dia, sebab dia. Jadi jawab kepada kenapa dia nak bawa tu kerana dia nak suruh Yusuf ni bermain-main dan juga bergembira bersama mereka. Jadi oleh kerana itu dia adalah termasuk dalam kategori jawab syarat. Bila jawab syarat dia kena dimajzumkan. Terima kasih Ustaz. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. Kalau tak ada, boleh kita berhenti di sini dulu. Okay. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kami sentiasa mujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami minta keampunanmu ya Allah. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Kau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. InsyaAllah kita jumpa